لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi keizinan dan taufik untuk sama-sama kita teruskan lagi pengajian daripada kitab Fathul Mu'in. Kita dah sampai pada muka surat 144. Tu, walau qala liwaliha. 144 pada kalam musannif walau qala liwaliha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Walau qala liwaliha zawwijha famuqirrun bittalaq. Apabila suami berkata kepada wali isterinya, kahwinkanlah dia, maka bererti orang yang ikrar adanya tolak. Masih perbincangan tentang lafaz soreh lagi. Yang kita maklum tolak ni mesti berlafaz. Kalau tak berlafaz tak jadi tolak. Kecuali orang yang tak boleh berlafaz, orang bisu, maka isyarat dia menggantikan lafaz dia. Kalau dia boleh berlafaz, boleh bercakap, maka dia kena berlafaz dengan tolak. Kemudian lafaz itu dibahagi kepada dua pula. Pertamanya lafaz yang soreh, jelas, yang maknanya tak ada makna lain kecuali tolak. Maka jatuh tolak dengan diungkapkan lafaz itu, walaupun yang kata tu kata saya tak ada maksud. Sebab apa? Sebab percakapan dia dengan kerelaan, bukan dengan paksaan, itu menunjukkan dia bercakap dalam keadaan dia faham makna. Kecuali dia cakap dalam keadaan kena paksa ataupun tak sedar. Yang kedua ialah lafaz bentuk kinayah. Kinayah yang itu kita kata sindiran kata. Lafaz yang mana memberi makna yang ada makna tolak, ada makna selain tolak. Maka itu perlu kepada niat. Ini masih perbincangan tentang bentuk-bentuk lafaz yang soreh lagi. Jadi dia kata walau qala liwaliha zawwijha. Kalau suami beritahu ke wali perempuan tu, ayah tua dia, ayah pada hak puang tu, dia kata nikahlah, pergi nikah anakmu tu, nikahkan anak kamu itu. Pada bini dia dia kata nikahlah dia dengan orang lain. Apa maksud? Itu dia mengikrarkan. Famuqirrun bittalaq. Dia mengaku bahawa berlaku tolak. Kalau tidak, kenapa dia nak suruh nikahkan, wali dia nikah isteri dia kepada orang lain? Makna tentulah bukan isteri dia lagi. Okay. Kemudian katanya qala Muzajjad. Baris dia gitu Ahmad bin Umar Al-Muzajjad. Ahmad ibn Umar Al-Muzajjad, ulama daripada Yaman, daripada Zabid. Dia menulis kitab Al-Ubab. Kata Al-Muzajjad, dia baca gitu, Muzajjad, law qala hadhihi zawjatu fulan hukima birtifa'i nikahihi. Al-Muzajjad berkata, apabila suami
mengatakan wanita ini adalah isteri si Polang, maka dihukumi dengan lepasnya nikah. Ini fatwa dia. Dia kata apa? Lau qala hadhihi zaujatu fulan. Kalau suami khabar ke bini dia beritahu ke orang tentang bini dia. Dia khabar ni bini orang ni. Ini bini orang. Padahal bini dia. Nampak? Jadi itu dihukumkan dengan terangkatnya nikah. Dihukumkan dengan terangkatnya nikah. Birtifa'i nikahi. Maknanya jadi hakim dia akan hukumkan kalau orang tu niat dan sebut tu dijatuhkan, tolaklah, berlaku tolaklah. Kecuali dalam masalah ini, kalau kita tengok pada kalam hasyiah-hasyiah dan kitab-kitab yang membahaskan panjang, tengok kalau ada niat yang mana niat itu ada si suami menzahirkan niat sebaliknya, niat lain dan seumpamanya, maka dia berjatuh kepada kinayah. Bila kinayah, kena tengoklah suami kata tu atas niat apa. Atas niat apa. Okay. Biasanya kalau kes itu, biasanya dalam hari-hari ini, biasanya kalau nak cari orang nak cari bini dia ke, orang ke, kata ini bini orang ni. Maksud dia maknanya isteri dia lah. Tu kata bini orang tu apa dia orang kot lah. Dia kata ni bini orang, jangan ni. Dia kata isteri si Pulang, bini Zaid, nama dia Ahmad. Maksud dia ni. Yelah, tak ada masalah lah. Isteri dia lah. Bukan makna kata ni bini orang. Siapa orang tu? Dia lah. Nampak? Ini kalau kata ini bini si Pulang. Si Pulang nama Zaid, dia nama Ahmad. Ini bini Zaid. Bila pula Zaid bini dengan bini dia? Nampak? Jadi itu kata Muzajjad. Sebab itu dalam fatwa Syekh Al-Muzajjad ini ada pandangan ulama yang muhaqqiq mengatakan tengok pada niat. Tengok pada niat yang dikatakan tu. Tengok niat kepada suami yang melafazkan tu. Okey. Wa afta ibn Salahi fima law qala rajulun in ghibtu anha sanatan fama ana laha bizauj bi annahu iqrarun fi adh-dhahir bizawali zawjiyyati ba'da ghaibatihi sanata falaha ba'daha thumma ba'da inqidha'i iddatiha tazawujun li ghairihi. Ibnu Salah mengeluarkan fatwa mengenai bila sang suami mengatakan, jika saya meninggalkannya selama 1 tahun, maka saya tidak lagi menjadi suaminya, dengan bahawa perkataan itu adalah secara lahirnya merupakan ikrar adanya kelepasan ikatan perkahwinan setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun suami meninggalkan, maka setelah masa 1 tahun itu dan setelah habis masa iddahnya, maka sang isteri boleh kahwin dengan lelaki lain. Tengok, ini betul lain pula ni. Kata dia, wa afta ibn Salah. Ibn Salah ni antara ulama dalam mazhab kita. Dia juga ulama hadis terkenal, dia juga ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i. Dia kata apa? Wa afta ibn Salah fima law qala rajulun, kalau pada masalah seorang lelaki dia kata in ghibtu anha sanatan, kalau aku menghilangkan diri daripada isteriku 1 tahun, fama ana laha bizauj, maka aku bukan suami dia dah. Kalau aku pula hilang diri, aku tak balik atau tak pergi ataupun tak bersama isteri aku, menghilangkan diri sama 1 tahun, maka dia bukan bini aku dah. Nampak? Bahawa Ibnu Salah fatwa, kalau orang kata begini, bi annahu iqrarun fi adh-dhahir bi zawali zawjiyyati ba'da ghaibatihi sanata, dia ialah ikrar daripada suami pada zahir lafaz itu bahawa hilangnya ikatan pernikahan selepas dia menghilangkan diri 1 tahun. Seakan apa? Seakan dikabur, dia ta'liqkan tolak. Bila aku dak balik selama 1 tahun, maka sendirinya si aku jatuh tolak. Nampak tak? Jadi seakan dia meletakkan tolak, dia ta'liqkan dengan apa? Dengan tidak balik dia selama 1 tahun. Maka bila gitu suami isteri macam mana?
falaha ba'daha thumma ba'da inqidha'i iddatiha tazawwujun li ghairihi, maka boleh bagi isteri selepas tahun dan selepas tahun tu dan lepas habis iddah. Makna bila dikira jatuh tolak, dikira jatuh tolak lepas tahun. Kira hari itulah. Hari tahun tu tahun Qamariyah. Tahun Hijri. Kira hari tu masuk tahun depan pula tu. Dah, masuk makna tahun depan. Betul-betul habis tahun, dia tak balik lagi kok. Maka dengan sendiri isterinya tertolak. Jadi bila tertolak, apa perlu buat? Isteri kena iddah lagi, tak boleh nikah lagi. Sabar dulu lah. Setahun boleh tunggu, takkan 3 kali suci tak boleh tunggu. Tapi kalau dia tak kata pun dia hilang setahun, jatuh kan anak dia. Tu sebab dia akad nikah disebut taklid tu. Dah dia taklid dah tu. Dia taklid sikit je. Dia kata pun jatuh dah. Dia tak kata pun jatuh dah. Dak kata jatuh ke dak? Masa akad nikah dia tu, dia ikrar dah. Dak akad nikah tu taklid dengan berapa syarat? Pertamanya dia tak bersama 4 bulan atau lebih. Kemudian disyaratkan lagi isteri pergi ngadu ke Tok Qadi. Lepas tu isteri pergi bayar untuk borang tu. Barulah Qadi berhak jatuh tolak. Jadi kena ada belaka tu. Kalau dia tak balik 4 tahun ke, ni 4 bulan tak? Kalau tak balik 4 tahun, isteri tak ngadu, dah jatuh. Faham tak? Sekarang kan disyarat taklid dia apa? Tak ada tak iman nikah ni. Dia kata mengadu pada Qadi. Jadi kalau tak mengadu, tak ada benda-benda 4 tahun pun dia duduk rumah saja, isteri dan suami tak balik, ada benda. Jadi taklid tu berkait dengan syarat-syarat tadi. Dengan syarat tadi. Apa? Sebab tu dia buat tu kemah dah. Dan orang buat tu dia fikir dah lah tu. Dah, kalau betul lah tak balik ke mana. Jadi yang berlakunya boleh mana bila dia report ke Qadi, lapor ke Tok Qadi dan dibayar sejumlah bayaran, maka terjatuhlah tolak taklid. Okey. Jadi hak ni zaman dulu tak ada lah lapah gitu. Dah, maknanya masing-masing nak buat taklid dia tak ada masalah. Ada orang tu dia buat taklid. Kalau saya menikah satu lagi, maka tercerai isteri saya tolak satu. Taklid gitu awal-awal. Awal-awal tu taklid dah. Kalau saya menikahi atas isteri saya ini seorang lagi, maka tercerai isteri saya tolak satu. Jadi susahlah sikit dia. Susahlah sikit. Jadi tengok ni. Maka isteri tadi lepas habis tahun jatuh tolak, tak boleh nikah lagi. Ba'da thumma ba'da inqidha'i iddatiha, setelah habis iddah dia. Mana kena start lepas tahun tu, start beriddah. Kalau ada haid 3 kali suci, kemudian kalau tidak ada 3 bulan. Boleh lepas pada itu tazawujun, boleh bernikah li ghairihi, dengan orang lain. Bolehlah nikah orang lain. Boleh nikah dengan orang lain. Okey, hak ni kalau kita tengok situasi beginilah, mungkin ada manfaat juga ataupun ada sebab juga. Ada keperluan kalau orang nak buat taklid gini. Contohnya orang kerja hak bahaya yang tak tahu bila balik. Jadi kalau setengah fatwa dia syaratkan suami hilang ni, dalam setengah mazhab syaratkan 4 tahun. 4 tahun tempoh lama. 4 tahun ni tempoh lama. Maka kalau suami buat taklid gitu, maknanya kalau abang tak balik setahun dah balik setahun dah, kiranya awak jatuh tolak lah. Dah. Jadi menjadi ringan lah sikit urusannya. Urusan ringan kot mana? Maknanya setahun tu dia tak. Mana kalau dia memang tak balik dah, contoh pergi ke laut dalam ke, atau kerja-kerja bahaya yang luar, kawasan jauh-jauh, maka isteri bila dah tertolak, dia beriddah, habis iddah boleh nikah lain. Nampak mereka tiba-tiba balik. Tu masalahnya. Tiba-tiba suami balik. Jadi suami tu kena sedarlah bahawa hafaz yang dia buat tu ada kesan kepada kehidupan dia. Baik. Kemudian fawaidu, ini beberapa faedah. Walau qala li akhara
atallaqta zawjataka multamisan al-insya'a? Faqala na'am. Au waqa'a wa kana sarihan. Apabila seorang mengatakan kepada orang lain, adakah engkau tolak isterimu? Mu tolak ke binimu? Dengan maksud melakukannya, kemudian menjawab. Maksud melakukannya tu. Itu garis sikit tu. Sini tak jelas melakukan. Insya. Kemudian menjawab ya ataupun baiklah, maka tolak menjadi dan adalah soreh. Adalah soreh. Tengok ni. Oh ni jarang berlaku kot, tapi kena jaga-jaga kot, takut dibuat gurau gitu kan. Okey, faedah fawaidu ini beberapa faedah. Pertamanya, masalah pertama. Walau qala li akhara, kalau seorang lelaki berkata kepada lelaki lain, atallaqta zawjatak, mu talak binimu? Multamisan al-insya, dia mengharap. Multamisan ni maksudnya yatlubu, meniatkan dan mengharapkan. Insya makna suami memang nak lafaz. Makna bukan dia dengan apa? Bukan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan pertanyaan, tapi nak suruh insya tolak, mengadakan tolak. Sebab tu dia kata melakukan tu. Melakukan insya makna melakukan tolak. Soalan tu tujuan nak suruh tolak. Gitu. Bukan tanya saja. Tanya multamisan, mencari al-insya, bahawa nak suruh berlaku tolak. Maka pertanyaan dia, mu tolak binimu? Atallaqta zawjatak multamisan al-insya, meniatkan dan mengharapkan daripada suami bahawa suami ini mentolakkan isteri berdasarkan soalan. Okey, maka suami kata apa? Faqala na'am. Ya, suami kata ya. Suami pergi sahut. Ataupun ini bahasa i ni wa rabbi, maksud na'am juga. Pun sama lah. Jadi bila suami jawab dengan lafaz na'am ataupun jawapannya waqa'a, jatuh tolak. Wa kana sarihan, dan dia dikira tolak yang sarih. Sebab apa? Sebab jawapan tu bertepatan dengan soalan. Soalan tanya, dia jawab kena molek. Kena. Jadi dikira tolak yang sarih. Okey. Itu satu masalah. Fa idza qala talaqtu faqat kana kinayatan li'anna na'am muta'ayyanatun lil jawabi wa talaqtu mustaqillatun fahtamalatil jawaba wal ibtida'a. Apabila menjawab dengan saya mentolak sahaja, maka menjadi sebagai kinayah tolak, kerana katanya ia itu tertentu untuk jawapan. Sedang kata saya mentolak masih bebas, bisa sebagai jawapan dan bisa pula sebagai ibtidak. Ibtidak ni kalimah bukan jawab, yakni kalimah yang dikatakan pertama. Ni bahasa Arab belaka ni. Okey, gini. Jadi bila soalan ini jawab, soalan jawab ya tidak lah. Tanya, mu tolak binimu? Jawab kan? Ya atau tidak lah jawapan dia. Tiba-tiba dia jawab lain. Aku tolak. Dia kata aku tolak. Kalau jawab ya jatuh. Jawab aku tolak ni dok jatuh lagi, kena tengok niat. Kalau kok bahasa kita macam pelik tau. Tapi tengok dia bahasa Arab, dia ada sistem dia. Bila soalan dia kena jawapan. Kalau kita cikgu pun gitu dah. Cikgu dia ada skema dia. Skema jawapan. Soalan gini, skema jawapan ni. Kalau jawapan lain, kalulah kesihan, separuh makan. Kalau dok kita tepat lah. Nampak? Dia kata gini. Fa idza qala, kalau suami kata, orang lelaki tadi kata, mu tolakkah isteri kamu? Kalau suami kata talaqtu, saya tolak. Faqat. Dia kata gitu, saya tolak.
Kalau dia kata saya tolak bini saya, dia kata dia tolak bini dia, kalau dia kata gitu, tu memang jatuh. Tu memang jatuh. Dia kata dia tolak bini dia, jatuh tak? Jatuh lah. Tapi dia kata saya tolak, dia tak datangkan, panggil apa? Objek ke apa? Bukan objek. Apa ni, maf'ulun bih tu. Siapa yang kena tolak tu tak mari. Tu saya tolak saja. Subjek. Maka dia kata tolak tu faqat kana kinayatan, maka dia masih dianggap kinayah lagi. Bila kinayah kena tengok niat apa. Lianna na'am, kerana jawab dengan na'am itu, ya itu muta'ayyanatun lil jawab. Ya ni memang tertentu untuk jawapan. Dah ditanya kan. Jadi sepatutnya jawapan ya atau tidak. Sebab itu bila jawab dengan ya, jatuh terus. Dia ada dalam skema tu. Jawapan dia ya na'am tu kena. Wa talaqtu, adapun lafaz saya tolak itu mustaqilah, seakan lafaz baru, ayat asing tu. Saya tolak. Jadi patutnya jawab ya atau tidak je. Orang tanya soalan. Bila kata saya tolak, maka fahtamalatil jawaba wal ibtida, maka dia mengandai bahawa boleh dikira sebagai jawapan dan boleh dikira sebagai ibtida, ayat baru. Bila ayat baru tak datangkan maf'ulun bih. Siapa yang kena tolak tak sebut saya tolak saja. Maka bila ada kesamaran pada lafaz tersebut jadi kinayah, maka kena tanya, awak sebut ni niat nak tolak tak apa? Kalau ada niat jatuh, kalau tak ada tak jatuh. Ada dia jawab tu soalan objektif ya atau tidak. Tiba-tiba dia jawab dengan ayat subjektif. Okey, boleh. Kemudian amma idza qala lahu dzalika mukhtabiran fa ajaba bina'am fa iqrarun bit talaq wa yaqa'u alaihi zahiran in kadzaba wa yudayyanu kadza law jahila halas su'al. Okey. Adapun bila mana mengatakan kepada orang lain dengan seperti itu, tapi sebagai menanyakan berita, lalu dijawab dengan iya, maka adalah sebagai ikrar adanya tolak, dan tolaknya jatuh secara lahir jika jawapan itu dusta. Jatuh juga. Sedang secara batin ia ditadyin, tadanya yadinu, dianatan. Tadi ni makna ditadyin di sini adalah bererti tolak tidak jatuh dalam hubungan dirinya dengan Allah. Demikian pula jika tidak mengetahui maksud orang yang mengatakan kepadanya itu. Okey. Gini. Ni masalah tadi dia kata kalau orang tu tanya tujuan nak suruh tok lelaki tu tolak isteri dia. Dia panggil multamisa al-insya, nak mengadakan tolak itu. Amma idza qala lahu dzalika mustakhbiran, adapun jika orang itu bertanya kepada suami dengan tujuan mustakhbir, untuk bertanya khabar, makna nak tanya sungguh ni. Mustakhbiran ni untuk bertanya. Istikhbar maksud talabul khabar, bertanya mu tolak betul ke tak, gitu. Nak tanya sungguh ni. Tiba-tiba fa'ajaba bina'am, suami pun jawab dengan ya. Mu tolak ke binimu? Ditanya ni, bukan dia nak suruh dengan tujuan nak suruh tok lelaki ni mengadakan tolak, sekadar nak tanya. Maka tok lelaki jawab na'am. Fa iqrarun bit talaqi, maka dia dianggap ikrar kepada berlakunya tolak. Dia mengaku bahawa telah berlaku tolak. Wa yaqa'u alaihi zahiran in kadzaba, dan dihukum, dijatuh tolak pada zahir. Pada zahir, tok qadi nak hukum, dia akan kena hukum ikut zahir. Maka zahirnya dijatuhkan tolak. Zahirnya jatuh tolak. Yaqa'u alaihi zahiran in kadzaba, jika berdusta. Dah kalau dak dusta betul memang jatuh lalu memang. Ini dak khabar kan. Sekarang ni kalau dia tipu, orang tanya mu tolak binimu, dia dak tolak pun kata ya, dia kata ya. Dia kata ya, jatuh dak, walaupun nipu jatuh juga. Pada zahir dihukum jatuh.
wa yudayyanu, dan didianatan. Makna apa? Ini istilah berlaku. Dia kata yaqa'u qada'an la diyanatan. Istilah dianah ni yadinu atau yudayyan, maknanya dia serahkan urusan hakikat kepada Tuhan. Okey, sekarang ni dia kata dia tolak. Perkataan dia telah tolak tu boleh jadi nipu tak? Boleh jadi kan? Tiba-tiba dia bila nak jatuh tolak je, betul, dia kata saya nipu je, saya tak tolak pun bini saya. Saya kata ya, tapi sebenarnya saya tak tolak dia. Sebenarnya saya tak tolak dia. Dia jawab ya tadi tujuan apa? Tujuan jawab saya lah. Tapi hakikatnya dia menipu bahawa dia tak tolak pun bini dia. Maka itu serah kepada Allah. Itu kata dianatan tu, serahlah kepada Allah. Maknanya kalau betul, maka dia masih dikira sebagai kekal hubungan dia. Tapi dari segi hukuman zahir apa? Qadi kena berhukumkan secara zahir, maka dijatuhkan talak. Dijatuhkan talak. Okey. Wa kadza law jahila halas sual. Demikianlah juga jatuh talak jika suami tidak tahu soalan tu tanya tujuan nak tanya betul ke, ataupun tujuan nak suruh dia mentolakkan isteri. Maka hukumnya pada zahirnya dihukumkan jatuh talak. Sebab itu talak ni tak boleh buat main-main, tak boleh buat main-main. Kemudian katanya fa in qala aradtu talaqan madiyan wa raja'tu suddiqa bi yaminihi lihtimali. Okey. Dia berkait lagi dengan masalah tadi. Dia kata lalu si suami, jika suami mengatakan saya maksudkan tolak kemarin. Bukan kemarin, tolak dulu. Kemarin tu makna hari sebelum ni. Dan sudah saya rujuk kembali, maka dengan bersumpah bisa dibenarkan kerana bisanya terjadinya. Okey. Tadi kawan dia tanya dia, "Mu tolak ke binimu?" Dia kata, "Ya." Dia kata, "Ya." Naam. Maka bila begitu, tiba-tiba lapor ketuk qadi, bini dengar, lapor tok qadi, tok qadi tanya, "Mu tolak, mu kata gitu ke? Betul ke kamu kata bila orang tanya kamu tolak bini kamu kata ya?" Dia kata, "Betul lah, tapi bukan maksud saya nak tolak dia hak baru. Nak cerita dulu pernah tolak dah. Dulu pernah tolak dah bini, lepas tu saya rujuk balik." Jadi dia kata na'am tu menjawab bagi soalan adakah kamu tolak isteri kamu. Maknanya iyalah, ya tu merujuk kepada bukan tolak hak nak tolak ni, tapi tolak hak dulu, lepas tu saya rujuk balik. Boleh terima tak? Ni isu dia. Dia kata fa in qala aradtu talaqan madiyan. Kalau dia kata saya maksudkan betul, ya tu ialah tolak yang lalu. Wa raja'tu, dan saya telah rujuk. Suddiqa bi yaminihi, maka dibenarkan dengan sumpahnya. Kalau dia kata gitu, tok qadi kena terimalah. Kenapa? Lihtimalihi, kerana ada kebarangkalian, memang sungguh ada kebarangkalian dia telah tolak bini dia. Dah tak ada lapor di jabat qadi pun. Tolak ni tak ada syarat kena lapor, tapi dalam enakmen mesti lah kena tolak di pejabat, untuk tujuan mudah untuk rekod, untuk suluh dan seumpamanya. Tapi berlaku tu kalau tolak di luar pejabat pun berlaku jatuh juga. Jadi kalau dia kata saya tolak bini dia pun, dan dia kata saya telah rujuk, walaupun di mahkamah tak ada difailkan permohonan tolak tu, kebarangkalian benda yang khabar tu betul ada. Dari kerana itu dibenarkan dengan sumpahnya. Hukum dunia kan tu? Dunia. Yelah tu bukan tu. Dia dunia akhirat ke? Dunia akhirat ke? Dah kalau kita pergi nikah tu jabat tu. Zaman dulu belum disistemkan lagi. Belum disusun secara ada sistem. Jatuh juga maknanya luar pun jatuh. Gitulah. Kalau maksudnya buat luar pun jatuh. Dah, tapi zaman sekarang dibuat tu tujuannya supaya direkod, bersistem. Apa dah? Bersistem. Kurangnya ada apa-apa mudah nak rujuk. Mudah nak rujuk kan?
Ni nikah dak lagi ni. Lagi dia kata saya bujang lagi. Jangan bujang dia nikah 2 orang dah. Jadi bila ada rekod ni mudahlah orang nak tipu anak dara orang, kata saya dak nikah lagi. Rambut hitam ni tak ada ubang ni contoh. Jadi orang percayalah. Padahal nikah dah. Jadi bila ada sistem ni boleh tengok lalu lah. Ada apa-apa boleh rujuk. Tujuannya untuk tanzim wa tadbir syu'un ad-dunyawiyah. Urusan keduniaan ni. Urusan keduniaan ni kait dengan akhirat juga ni. Kait juga. Tapi maksud apa tadi? Mungkin ayat aku maksud tadi makna luar jadi tak? Jadi juga. Zaman dulu tak ada pun. Tak ada makna apa jadi. Tapi bila ada secara teratur ni tujuan untuk memudahkan kehidupan. Okey, baik. Kat mana tadi? Jadi kena terima perkataan tersebut. Kerana apa? Kerana ada kebarangkalian ditolak betul bini dia. Dah patut bini tak tahu. Dak syarat bini tahu pun. Dia tolak, dia rujuk. Dah rujuk tu kena khabar bini. Dak kena khabar pun. Sebab itu makna bini dia kata saya tak tahu pun untuk lelaki saya tolak saya. Dah perlu tahu pun. Dah kalau kena tolak pun saya tak tahu pun untuk lelaki saya rujuk saya. Tak perlu sebut depan bini pun. Apa? Okey. Kemudian katanya walau qila li mutalliqin atallaqta zawjataka thalathan faqala tallaqtu wa arada wahidatan suddiqa bi yaminihi li'anna tallaqtu muhtamilun lil jawabi wa lil ibtida'i. Kemudian kata dia apabila mengatakan kepada mutalliq, yakni orang yang mentolak, apakah engkau tolak 3 isterimu? Lalu menjawab, orang yang tolak jawab, saya mentolak dengan bermaksud tolak 1. Maka dengan bersumpah bisa dibenarkan. Kerana perkataan saya mentolak bisa sebagai jawapan dan bisa pula ibtida. Tengok. Dia kata sini, walau qila li mutalliqin, kalau seorang itu berkata kepada mutalliq. Jadi dia kata kepada orang yang nak tolak isteri dia, atallaqta zawjataka thalathan, mu tolak bini mu 3 ke? Hak ni memang nak tolak pun. Tapi dia tanya mu tolak 3 ke? Faqala talaqtu, saya tolak. Jawab gitu. Dia jawab saya tolak. Kalau dia jawab na'am, jatuh mana? Dia jawab na'am, jadi mana? Jadi 3 lah. Kalau jawab na'am jadi 3. Sekarang ni dia jawab mana? Dia jawab talaqtu, saya tolak. Saya tolak. Okey. Maka bila begitu wa arada wahidatan, mari depan Tok Qadi. Tok Qadi kata awak jawab tolak tu, saya tolak. Awak jawab itu. Kata ya. Tapi saya maksud je, bukan 3. Orang hak tanya tu 3. Saya kata tolak tu maksud saya tolak je. Jadi apakah hukumnya? Jawapannya suddiqa bi yaminihi, maka dibenarkan dengan sumpahnya. Maknanya diterima perkataan dia, syarat dia kena sumpah. Dia kata seselah. Padahal soalan tanya 3. Soalan lain jawapan lain. Sebab apa? Sebab macam tadi kok, tolak tu ni kita boleh jadi makna kepada ayat, boleh jadi dia nak buat ayat baru. Nak buat ayat baru. Dia bukan jawapan. Kalau soalan jawapannya na'am, ya ataupun tidak. Na'am ataupun la. Tiba-tiba dia jawab dengan tolak tu saja, tergantung. Maka ada anda yang dia nak melafazkan tolak, jadi dia kata sesa je lah. Li'anna talaqtu muhtamilun lil jawabi wal ibtida'i, kerana lafaz talaqtu itu boleh ditanggung dengan makna jawapan kepada soalan, ataupun boleh ditanggung dengan melakukan tolak hak baru, ibtida'. Boleh Kemudian katanya wa min thamma law qalat talliqni thalathan
faqala talaqtuki walam yanwi adadan fawahidah. Dari keterangan ini, apabila isteri mengatakan tolak 3 lah diriku, lalu suami menjawab saya mentolakmu dengan tanpa maksud berbilang, maka jatuh tolak 1. Nampak? Ni kena tahu juga ni. Ni kalau saya nak tanya satu. Maaf berkaitan dengan ni juga. Apa ni? Berapa lama dulu lawan cerita? Isteri ni dia tanya suami dia, apa macam mana kau orang tiga-tiga bini? Dia berkata tu macam mana? Dia tak sebut. Aku kalau orang ni tak dia bang, tak dengar ni, tak model. Suami tu betul. Salahnya suami tak niat. Tak niat nak cakap macam mana? Macam mana lafaz tu? Jatuh tak? Jatuh ke tidak tolak tu. Dia bagi orang dengar, kita ulang balik soalan tuan Musi tanya. Jadi dia tanya, tok bini dia tanya tok lelaki. Tok lelaki dia ngajuk buat tolak. Ada kira lah. Dia tanya tok lelaki dia. Dia kata, orang guana ke orang tolak? Guana lafaz tolak. Jadi tiba-tiba tok lelaki khabar. Aku baru lafaz tolak tu. Lepas tu bini kata, sekali lagi tak dengar. Nama-nama siap dengan nama-nama siap Nama apa nama puan tu? Nama puan tu Kamu lah. Aku tolakkan kamu lah. Aku tolakmu. Tak nama. Kalau tak nama tu jelas sangat tu. dia tak nama Aku tolakmu. Aku tolakmu. Jadi tiba-tiba apa nama ni, bini kata, oh sekali lagi. Kali lagi pun ulang kali lagi. Jadi berapa jatuh? Jatuh 2. suami tak niat. Tak ada niat suami. Ni benda ni kita sebut dah dulu. Awal-awal dulu. Mana ni? Bukan gurah. Ia bukan masuk gurah tu. Hikayah dipanggil. Hikayah bagi lafaz tolak. Penceritaan bagi lafaz tolak. Macam hak kita buat ni, kita cerita ni. Tak, kita cerita lafaz tolak ni. Bukan kita mengadakan lafaz. Penceritaan lafaz tolak tidak jatuh tolak. Sebab tu disebut, andai kata tok lelaki dia tu ngajar bab lafaz tolak, tiba-tiba dalam hadis tu ada bini dia, dia pun sebut gitu, jatuh tak? Tak jatuh. Sebab penceritaan, hikayah, penghikayatan ni mana penceritaan lafaz tolak, tak jatuh. Sama juga hikayatul kufri laisa bikufr. Orang tu menceritakan lafaz kufur. Kalau macam contoh, kitab mula-mula kita baca sini tak? Kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhfatur Raghibin. Tahun berapa dah ingat dah? Rasa awal dah kita habis tu. Tuhfatur Raghibin. Sayang zaman tu kita tak rekod. Tak itu molek tu. Tuhfatur Raghibin kan dalam tu banyak lafaz-lafaz kufur kan? Lafaz-lafaz kufur yang disebut oleh pengarang. Atas jalan apa? Hikayah, menghikayatkan lafaz tersebut. Wa hikayatul kufri laisa bikufr. Menghikayatkan lafaz kufur tak jadi orang hak sebut tu jadi kafir. Ada? Tak jadi kafir. Dalam Quran pun Allah Taala sebut hikayat perkataan Firaun. Wa ana rabbukumul a'la. Firaun kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu. Kita hak sebut perkataan yang mana dihikayat lafaz Firaun. Salah tak? Tak salah. Tak jadi, tak jatuh. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tak kenal pun Tuhan selain pada aku. Firaun jawab. Kita baca ayat tu. Adakah kita jadi lafaz kufur? Tak. Kita menghikayatkan lafaz tersebut. Jelas ni? Kalau gitu tak boleh tak boleh baca. Baca sendirilah. Baca sendiri maknanya. Baca sendiri. Dua bini. Baik, okey. Jadi dari kerana masalah ini, wa min samma law qalat, kalau isteri itu berkata kepada tok lelaki, taliqni thalathan, awak tolak saya 3, ceraikan saya 3. Ceraikan saya 3. Puang. Kalau lebih ada 3, lebih dari 3 sebut. Ceraikan saya 100. Ini dalam marah tau.
Faqala, tok laki jawab, talaqtuki, aku ceraikan kamu. Bini minta cerai tolak 3. Tok laki jawab apa? Talaqtuki, aku tolakmu. Walam yanwi adadan, dia tidak niat berapa nak tolak. Nah, kalau dia niat 1, selesailah, maknanya jatuh 1. Sekali kalau tak niat sekalipun, suami tak niat, kata aku tolakmu, jatuh berapa? Fawahidah, jatuh tolak 1 saja. Nampak? Jatuh tolak 1. Sebab itu suami ni dia kena lebih pandai pada perempuan. Dia kena lebih pandai. Bukan pandai tu makna dia kedudukan tinggi, gaji tinggi. Tu kena pandai dalam urusan-urusan hak melibatkan ni. Dia kena fikir jauh sikit daripada perempuan. Dia kena maklum tu. Walaupun bini tu hebat, bini dia CEO, dia kerja khani je. Tapi dalam bab urusan rumah tangga, dia kena otak dia lebih panjang, lebih pandai daripada orang puan. Dan orang puan kalau dia CEO sekalipun, dalam bab ni kadang dia tak apa panjang akal. Payahlah nak cari, tak apa panjang akal. Ni bukan nak merendahkan ni. Tapi apa ni, nak sebuah sedar bahawa orang lelaki dia kena kawal sabar tu lebih sikit. Dan dia kena panjang akal cara macam mana nak uruskan perempuan. Saya pun cakap sajalah, cakap aja tuan-tuan ni hak lama pada kita Jadi fawahidah, bila tok lelaki kata talak tu jatuh saja. Okey, nampak? Jadi lama maknanya dak jatuh 3 rohok juga. Nak cari Cina buta, orang Cina mana sanggup? Nak cari Cina buta, nak cari mana dah. Jadi jatuh sekurangnya ada lagi 2. Nampak tak? Mudahlah sikit. Kalau jatuh 3 habis debok lah. Jadi bila kata gitu jatuh 1. Okey. Walau qala li ummi zaujatihi ibnatuki talikun wa qala aradtu bintahal ukhra suddiqa bi yaminihi kama law qala li zaujatihi wa ajnabiyatin ihdakuma talik wa qala qasadtu ajnabiyata litaraddudil lafzi bainahuma fasahhat iradatuhu. Apabila suami mengatakan kepada ibu mertuanya, anakmu tertolak, khabar ke mak tok tua dia, dan katanya lagi, yang saya maksudkan ialah anaknya yang lain, hak seorang lagi, bukan bini hak nikah tu. Maka dengan bersumpah bisa dibenarkan. Boleh terimalah. Sebagaimana jika mengatakan kepada isterinya bersama wanita lain, ada 2 orang, bini dia dengan perempuan lain, salah satu di antara kalian berdua adalah tertolak. Salah seorangmu ni kena tolak. Salah seorang kamu ni tertolak. Dan katanya lagi, yang saya maksudkan ialah wanita lain, bukan bini saya. Hal itu kerana berkisarnya lafaz pada 2 makna tersebut, maka bisa dibenarkan menurut apa yang dikehendaki. Okey. Ni pun benda jarang berlaku lah tak? Benda jarang berlaku. Dia kata gini, kalau seorang tu lau qala li ummi zaujati, kalau seorang lelaki dia kata pada mak tok tua dia, ibnatuki talik, anakmu kena tolak tu, anakmu ditolak. Jadi bila dia lapor ke mahkamah, tok qadi tanya dia, sebab anak dia menikah dengan anak mak tok tua dia kan. Okey, dia kata aradtu ibnatahal ukhra, saya maksudkan anak orang lain, bukan anak nikah anak dengan saya tu. Boleh terima tak? Jawapannya suddiqa bi yamini, boleh diterima perkataan suami, syarat dia kena sumpah. Jadi tak jatuh lah, tak jatuh. Kama law qala li zaujatihi wa ajnabiyah, sebagaimana kalau suami berkata depan dia ada bini dia dan ada orang perempuan lain, 2 orang ni, ihdakuma talik, salah seorang kamu tertolak. Salah seorang kamu tertolak. Jadi bini dia kata, kena tolak ke, jumpa tok qadi. Wa qala, suami kata, qasatul ajnabiyah, saya maksudkan tu, awak kena tolak tu perempuan lain, bukan perempuan bini saya. Maka hukumnya diterima perkataan dengan syarat suami kena bersumpah. Kenapa diterima? Li taraddudil lafzi bainahuma, kerana lafaz itu boleh makna ni, boleh makna ni, boleh membenarkan maksud yang dikehendaki oleh suami tadi. Kerana dari itu fasahhat iradatuhu, maka sah
kehendak suami bahawa dia maksudkan anak kepada mak tuanya hak lain ataupun perempuan yang bukan isterinya. Maka bila gitu diterima. Bi khilafi ma law qala Zainabu talikun wasmu zaujatihi Zainabu wa qasada ajnabiyatan ismuha Zainabu fala yuqbalu qawluhu zahiran bal yudayyan. Lain halnya bila sang suami berkata Zainab tertolak sedang isterinya nama Zainab dan ia maksudkan wanita lain yang namanya juga Zainab, maka secara zahir ucapan suami yang mengatakan maksud tersebut tidak bisa diterima kerana tidak bisa terima, tapi ia ditadayin. Yudayan makna tolak tetap jatuh, sedang secara batin dihukum menurut apa yang sebetulnya terjadi. Okay. Dia kata Zainab isteri Zainab tertolak. Zainab dia sebut nama, padahal nama isteri dia Zainab. Bila Tok Qadi tanya, betul tolak bini? Kata tak, saya maksudkan Zainab orang lain. Tak boleh pakai. Sebab apa? Qadi kena hukum zahir kerana dia menggunakan lafaz khusus. Isim alam khusus ni dan isteri dia pun, isteri pun nama Zainab, maka dihukum zahir bahawa jatuh tolak. Adapun hakikat sebenar waktu serah dengan kepada Allah SWT. Dia dengan Tuhan lah, betul ke tak dia niat tu bini dia atau niat orang lain. Nampak? Jadi ada beza pada penggunaan lafaz tersebut. Kemudian kata pengarang, muhimmatun wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kada itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.